Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فهنا نود الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami, wa bil Islam dinan kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah kami juga redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha berimam Masjid Al-Aqsa, ahli dan kuasa masjid. Seterusnya tak lupakan juga menganjur ceramah pada malam ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan tahu tak tajuk malam ini? Kau tak tahu? Saya cari video tak tahu. Mesti tak tahu tajuk ni. Tajuk malam ni ialah berkaitan dengan salah satu daripada
yang sebahagian ulama mengklasifikasikan ia sebagai tanda kiamat besar. Sebelum masuk tajuk seorang lelaki yang menjadi dia ini jadi tanda besar kiamat laki-laki ini. Ada banyak lelaki jadi tanda besar kiamat. Ada banyak lelaki menjadi tanda besar kiamat. Antaranya lelaki yang bernama Isa ibn Maryam, tanda besar kiamat. Antara lelaki yang menjadi tanda besar kiamat ialah Dajjal. Namanya tak tahu. Ini rahsia Allah. Antara lelaki yang menjadi tanda besar kiamat ialah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Bukan Rasulullah, tetapi Muhammad bin Abdullah ataupun gelarannya Al-Imamul Mahdi. Jadi tajuk kita malam ini ialah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Kenapa perlu tahu? Dua sebab. Yang pertama, kita umat kepada seorang Rasul yang namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Rasulullah ini adalah Rasul yang terakhir. Ini saya kita ulang kaji balik. Kadang-kadang kita tahu Nabi ini yang terakhir, cuma kita tidak mendalami makna Rasul terakhir itu ialah selepas kewafatannya takkan ada lagi Nabi dan takkan ada lagi Rasul. Yang itu pun kami tawarkan. Maksudnya tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Manusia yang tuan-tuan tengok yang hidup bersama dengan kita, yang akan hidup selepas kita adalah bangsa manusia yang terakhir. Yang itu confirm ke tak confirm? Yang itu confirm dan mesti. Manusia yang hidup bersama kita ataupun yang selepas kita, inilah. Bukan yang selepas kita ni sebetulnya kami, maksudnya yang ini je. Ini saja generasi manusia yang terakhir dan takkan ada lagi Rasul, takkan ada lagi Nabi yang diutuskan. Kalau umat Rasul mereka boleh bersembang-sembang sesama mereka bahawasanya zaman kita bukan zaman kiamat, itu betul. Tapi kalau umat ini, saya dan tuan-tuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh sembang. Zaman kita bukan zaman kiamat, tak boleh. Sebab Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah, dia yang terakhir. Nabi kata kiamat pasti dilihat oleh kalian dan kiamat pasti jadi pada zaman kalian. Pasal tak? Benda ni kita ulang balik ni. Kita tak pasal benda kita jangan renung ketik-ketik. Antara cabaran terbesar umat ini ialah mereka akan menyaksikan peristiwa kiamat. Lebih sedih daripada itu lagi ialah orang yang menyaksikan kiamat di atas muka bumi ketika itu hanyalah orang kafir saja. Ustaz, berapa orang bilangan orang Islam yang diberikan peluang oleh Allah untuk melihat kiamat? Jawapannya kosong. Hadis sahih tuan, itu hadis sahih. Tidak ada seorang pun Muslim yang akan menyaksikan kiamat. 100% yang melihat peristiwa kiamat itu ialah orang kafir. Tak gerun juga. Kalau dia jadi isu, kalau dia jadi tahun depan, wallahu a'lam kuasa. Cuma Nabi sebut kepada saya dan kita semua perkara-perkara yang jarang kita bagi perhatian. Nabi kata, aku Nabi terakhir, kalian umat terakhir, kiamat pasti kalian tengok, akan tetapi Allah telah membukakan rahsia kepadaku, kata Nabi, untuk
dua bahagian. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil sangat banyak, mencecah ratusan. Paling banyak berapa? Tanda kiamat kecil paling banyak dihimpunkan oleh para ulama sampai hari ini paling banyak 120 lebih. Paling banyak. Itu ulama tahu bila yang himpun tuan. Ulama yang turun ini, yang turun 20 ni, dan dia pun masih lagi hidup. Dia semak ke semua kitab-kitab. Dia kata, aku telah himpunkan ke semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah dalam semua buku-buku. Aku mendapati jumlahnya sekitar 120 lebih. Soalan saya yang seterusnya, 100 lebih tanda kiamat. Saya cakap kita tak faham tak? Apa yang kita lama sangat tu kan? 100 lebih tanda kiamat ini, tuan-tuan akan tanya, Ustaz, sejak bila tanda kiamat kecil ni berlaku? Mesti kita akan tanya soalan. Ni tanda kiamat yang banyak ni, sejak bila berlaku? Jawapannya, tanda kiamat kecil ini telah berlaku sejak Nabi hidup lagi. Allahu Akbar. Berapa tahun Nabi hidup? 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Tuan-tuan kena rajin menggunakan akal. Kerja mata 2 saat, yang saat 1400 dia lama dah. Kita hidup 67 tahun sampai malam ni pun berasa lama. Ada orang ni dalam masjid ni 70 lebih dah umur dia pun berasa lama. Tanda kiamat berlaku sejak 1400 tahun yang lalu ketika Nabi masih hidup. Saya tak mahu sebut apa tanda-tanda kiamat tu, saya ceramah kita jadi sangat panjang. Saya sebut satu je. Antara tanda kiamat yang berlaku ketika mana Nabi masih lagi hidup ialah bulan terbelah dua. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kan surah kita baca, cuma kita tak pasal yang itu dalam kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Surah Al-Qamar. Balik tengok. Dalam Al-Quran Allah sebut telah hampir kepada kalian kiamat. Allah sebut kepada siapa? Kepada umat ini. Kalau 1400 tahun yang lalu Allah kata dekat, kita hari ini macam mana? Sekali saya sebutkan kepada tuan-tuan betapa tanda-tanda kiamat ini sangat hampir dengan kita. Kalau 1400 tahun yang lalu Allah sebut iqtarabatis sa'ah, wahai umat Muhammad, kiamat sedang menghampiri kalian. Apa tandanya? Salah satu dari tandanya ialah terbelahnya bulan pada zaman Nabi SAW. Ceritanya panjang saya sebut, tapi bulan pernah terbelah. Bulan yang di atas sana terbelah dua, turun sampai ke Mekah, sebelah di atas bukit Abi Qubais dan sebelah lagi di atas sebuah bukit. Kemudian naik balik, bercantum balik sampai hari ini. Setelah Nabi wafat, tanda-tanda kecil kiamat berlaku satu. Lepas tahun berlaku satu, selepas tahun berlaku satu, selepas 10 tahun berlaku satu, selepas 50 tahun berlaku satu, selepas 60 tahun berlaku satu, selepas 100 tahun berlaku satu. Soalan pada malam ni yang tuan-tuan jarang fikir dan jarang tanya. Tuan-tuan tanya
Sepanjang zaman yang berlalu 1400 tahun ini, kami mendapati hampir semua telah berlaku, kecuali bilangan jari pada sebelah tangan saja. Jangan dengar kan? Ini pembentangannya. Sebut Ustaz sikit apa tanda-tanda kecil yang belum berlaku tu. Saya sebut sikit kat tuan-tuan. Antara tanda kecil kiamat yang belum berlaku ialah keringnya Tasik Tabariyah, Sea of Galilee di Israel. Hadis tu sahih. Tasik itu akan kering. Nak bagi tuan-tuan seronok sikit, Tasik itu mula kering sejak tahun 1970-an. Tak payah buka YouTube, search dalam internet, bukan kajian agama, kajian ahli-ahli akademik dan sebagainya. Kementerian Air Israel setiap bulan melihat kadar air Tasik Tabariyah yang menurun dan menyusut pada setiap bulan sejak 1970-an. Nak lagi? Nak tanda lagi? Nabi kata tanda kecil kiamat antaranya kalian melihat Tasik itu kering. Itu antara yang belum berlaku. Itu pun sedang berlaku. Jauh ke dekat apa? Ini yang saya nak bawa pada malam ini. Saya nak bawa pada malam ini satu persoalan besar kepada tuan-tuan. Zaman malam ini 2015 ini dengan tanda besar kiamat yang pertama jauh ke dekat. Betul nak kena buat apa Ustaz? Nak kena dengar macam ni, ceramah yang macam ni. Saya nak sebut sebahagian daripada apa yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan tak perlu dengar ceramah malam ni, tuan-tuan tengok sekeliling. Dengan keadaan maksiat yang berleluasa. Bila Nabi kata antara tanda kecil kiamat kalian akan melihat zina berleluasa. Banyak ada zina. Banyak. Antara tanda kecil kiamat kalian akan melihat orang ramai meninggalkan solat. Ramai orang meninggalkan solat. Antara tanda kecil kiamat Nabi kata kalian akan melihat bagaimana berlaku banyaknya pembunuhan, kasratul haraj, sehingga kan orang yang membunuh dia tak tahu siapa dia bunuh, yang dibunuh tak tahu kenapa kami dibunuh. Banyak tak? Banyak. Tuan-tuan nak tunggu tanda yang mana lagi? Belum sampailah waktunya untuk kita mengisytiharkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum sampai waktunya untuk kita menarik anak dan isteri kita datang ke masjid mendengar majlis ilmu? Apakah kita menunggu Dajjal datang ke hadapan pintu rumah kita, akhirnya memurtadkan setiap isi rumah kita, anak-anak kita dan isteri kita? Nak tunggu apa? Nak tunggu tanda besar kiamat yang pertama, nama dia Dajjal. Nak tunggu yang tu? Allahu Akbar. Apabila zaman Dajjal itu hampir keluar, kata Rasulullah, kalian akan melihat betapa banyaknya fitnah yang berlaku di atas muka bumi ketika itu. Banyaklah fitnah kan? Banyaklah fitnah zaman ini. Banyak. Tuan-tuan boleh cakap yang mana benar, yang mana batil? Keliru. Jadi kabur kebenaran, jadi kabur. Nabi kata ketika fitnah bermaharajalela, ketahuilah hampirnya masa untuk keluarnya Dajjal. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, satu orang dia update satu status, dia fitnah kawan-kawan. Saat lagi berakhir ribu orang tengok. Satu fitnah dalam masa 1 jam, dosa besar itu disebarkan kepada ratusan ribu orang. Yang buat fitnah itu sikit pun tak rasa dosa apa. Nampak tak Nabi beritahu? Sebab tu saya dan kita semua bercakap tajuk ni pada malam ini.
sebut tanda-tanda kecil apa semua. Ulama kaji, ulama kata jaga-jaga wahai umat akhir zaman. Tuan umat akhir zaman yang saya masukkan dalam ceramah saya malam ni dia dah kita ni yang 2015 dan ke atas. Tuan-tuan yang umur 50-an, umur 60-an, jangan rasa selamat. Jangan tahu selamat itu lanjut dah umur 50 lebih, 60 lebih. Sebab Dajjal ni kalau dia nak keluar sudah sangat sesuai masanya ini. Ustaz cakap ada bukti tak? Ada bukti tak? Bukti yang paling besar ialah yang saya bincang tadi. Dia begini kan. Nabi sebut tanda kecil kiamat 120 lebih sampai pergi di bawah ayat. Daripada sini sampai bawah ayat. Bila habis tanda kecil kiamat, maka akan keluar tanda besar yang nombor 1. Tanda besar itu yang ni, jawab itu yang ni. Ini tanda besar kiamat nombor 1. Tuan-tuan, ulama bagi tahu kepada kita bahawa tanda kecil ni berada di penghujung dah. Tinggal lagi bilangan jari dah yang belum berlaku. Antara tanda kecil yang belum berlaku, Tasyid Qabariyah, antaranya Imam Mahdi. Ini tajuk kita malam ini, Imam Mahdi. Setelah yang ini semua habis, maka yang ini akan keluar. Kira tanda kecil yang terakhir sebelum tanda besar yang pertama Dajjal ialah Imam Mahdi. Dia akan keluar satu zaman. Sebab itu tuan-tuan kaji hadis Imam Mahdi dan Dajjal mesti akan keluar pada satu zaman. Mesti Dajjal akan berjumpa dengan Mahdi alaihissalam. Mesti jumpa. 3 tokoh besar ini akan berjumpa. Yang pertamanya Mahdi, yang keduanya Dajjal, yang ketiganya Isa alaihissalam. 3. Mereka akan hidup satu zaman. Ingat tak? Ingat, ini maklumat. Semuanya hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Bila ada tanda kecil semua ni dah berlaku, maksudnya yang besar itu tadi. Dekat-dekat sudah menyebelah sekarang ni. Kita duduk mana? Kita duduk mana? Di antara botol ini dan jawab. Bukti yang kedua, hadis Nabi SAW. Ini bukti yang kedua. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini yang saya baca kat tuan ni, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Musnad Imam Ahmad ni tebal. Ada di rumah saya beli satu set. 2 kali beza ni, 3 kali beza ni. 1, 2, 3. Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i. Dia menghafal 1 juta hadis. Zaman kita 30 lupa. 30 hadis lupa. Punya maksiat manusia zaman ni, termasuk saja kita semua. Boleh. Dan punya beriman umat dahulu. Sehingga Allah membersihkan akal mereka. Secerdik-cerdiknya. Kata Imam Ahmad, hadis ini sahih riwayat daripada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Apa tuan? Saya sebut hadis ini tuan untuk tuan-tuan teka zaman kita hari ini duduk di mana. Nabi sebut, saya terjemah tuan kalau baca dari baca. Hadis ini mula dia taqulun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takun. Betul tak hadis ini pasal apa? Hadis ini bercakap tentang umur dan fasa pemerintahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia besar. Hadis ini bercakap tentang rahsia besar era pemerintahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalunya rahsia-rahsia besar ini dipegang oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Dia ini gelarnya pemegang rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara rahsia besar umat ini yang
nubuwwatu fikum. Kalian pertama kali akan diperintah pada zaman pemerintahan kenabian. Masya Allah an takun, selama mana yang Allah kehendaki pemerintahan kenabian itu akan berlangsung. Tuan-tuan faham tak ni? Nabi kata, wahai Hudzaifah, kita ni zaman kita, zaman umat aku, pertama kali mereka akan diperintah oleh zaman kenabian. Tuan-tuan, siapa mula perintah dulu kita umat Islam? Nabi. Di mana? Di Malaysia ke di Filipina? Mana? Di Madinah. Ini kalau jawab saya tak tahu lah. Kena ucap. Semua kan? Pemerintahan Rasulullah bermula di Madinah. Berapa tahun? 10. Tentang sebanyak-banyaknya Imam Syafi'i itu tak bawa pen apa? Kan semua ingatan tahu kan? Pemerintahan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Nabi tak tahu berapa tahun dia akan memerintah. Nabi tak tahu. Kerana Rasulullah tidak mengetahui benda gaib seperti Allah. Maka Nabi bersebut, wahai Hudzaifah, umat ini akan diperintah dengan zaman pemerintahan kenabian. Berapa tahun dia Rasulullah? Nabi sebut, Nabi kata, Masya Allah an takun, selama mana Allah kehendaki. Kemudian Nabi kata apa? Thumma yarfa'uhu Allah. Kemudian zaman itu akan berakhir. Berakhir dengan zaman pemerintahan kenabian. Akhir lama lah. Kemudian Nabi pula, tuan-tuan tengok Nabi sibuk rahsia. Nabi tak wafat lagi ni, tapi Nabi sedang membongkar rahsia. Nabi kata summa, kemudian wahai Hudzaifah, takunu khilafatun rasyidah. Kalian akan dipimpin oleh khulafa ar-rasyidun. Tuan-tuan, nama al-khulafa ar-rasyidun siapa bagi? Rasulullah sendiri yang bagi. Berapa orang khalifah-khalifah yang digelar dengan penggelaran al-khulafa ar-rasyidun? 4. Balik tanya anak-anak. Saya bukan nak kata kita jahil dekat, tapi saya nak kata betapa jauhnya kita dengan agama. Balik tanya anak-anak. Allah akan tanya kajian tentang agama ini. Kenapa kalian tidak ajarkan kepada anak-anak kalian? Maka saya malam ini mengingat diri saya siap-siap dan kita semua. Kena ada khulafa ar-rasyidun yang 4 orang itu, yang Nabi bongkarkan rahsianya ketika Nabi masih hidup. Nabi sebut tak berapa orang? Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata selepas berakhirnya zaman pemerintahan kenabian, umat ini akan dipimpin oleh khulafa ar-rasyidun. Ya Rasulullah, berapa orang? Nabi tak sebut. Ya Rasulullah, sampai bila? Nabi tak sebut. Masya Allah an takun, selama yang Allah kehendaki. Summa yarfa'uhu Allah, kemudian Allah akan angkat pemerintahan ini. Habis ini tuan-tuan, orang khulafa ar-rasyidun habis. Kemudian Nabi kata apa? Summa takunu mulkan 'adhan. Selepas berakhir khulafa ar-rasyidun, kalian akan melihat orang Islam akan diperintah oleh kerajaan warisan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu, selepas Sayyidina Ali wafat, yang menjadi presiden umat Islam sedunia namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Tetapi pemerintahannya bukanlah lagi syura. Selepas dia wafat, sebelum dia wafat, dia mewariskan kerajaannya kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Betul yang Nabi sebut? Berjalan tak yang Nabi sebut? Jalan. Siapa beritahu Nabi? Allah. Rasa kan? Kita tengok kita duduk di zaman mana. Nabi kata pemerintahan secara warisan itu akan berlanjutan. Masya Allah an takun, selama mana yang Allah kehendaki. Kerajaan Umayyah, kerajaan yang secara warisan selama 100 tahun di Syria. Putra
mulkan 'aqan. Kalian akan dipimpin oleh kerajaan secara warisan selama yang Allah kehendaki. Kemudian kerajaan itu akan berakhir. Tak mana bukan? Berakhir tak mana? Utsmaniyah. Kata para ulama di Utsmaniyah. Kemudian Nabi sebut fasa keempat pentadbiran umat Islam. Thumma takunu mulkan jabriyah. Selepas daripada kalian melihat kerajaan warisan itu jatuh, kalian akan melihat umat Islam sedunia akan dipimpin oleh raja-raja dan presiden-presiden Islam yang salih. Nabi sebut, bukan saya, mulkan jabriyah, raja-raja yang salih, yang tidak adil. Itu fasa yang keempat. Nabi kata, ketika kalian diperintah oleh mulkan jabriyah, umat Islam diperintah oleh pemerintahan yang diktator, umat Islam diperintah oleh kerajaan yang zalim. Nabi kata, selepas berakhir kerajaan itu, kalian akan melihat umat Islam ketika itu akan kembali kepada pemerintahan Islam. Ini adalah fasa kelima dan yang terakhir untuk bumi ini. Thumma takunul khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi kata, selepas kalian berada pada pemerintahan kezaliman, sabar dengan kerajaan zalim itu. Nabi sebut adalah hadis lain. Nabi kata sabar. Kalau kamu mati pun matilah keadaan yang sabar. Kerana selepas itu Allah akan bangkitkan satu pemerintahan ala khilafatin nubuwah. Pemerintahan itu seperti pemerintahan aku, iaitu pemerintahan kenabian. Zaman bila? Jawapannya ialah pada zaman yang diperintah oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS. Dia pemerintah sekali. Macam mana cerita dia? Ini bangunan sekarang. Itu dia. Ada lima. Saya ya kan apa yang kita tanya. Bentar, hari saya nak start. Ini pemerintahan Imam Mahdi. Pemerintahan Imam Mahdi ini lama, ceritanya sangat panjang. Saya ringkaskan kepada 1 jam. Selama 8.15 sampai pukul 9. Oh, bukan 1 jam, 45 minit. Sekolah isu program lain pula saya kena balik awal. Kemudian tuan-tuan dengar sini, sebagai amanah daripada Nabi SAW, maka malam ini kita akan melihat dan mendengar. Mungkin ada di dalam tuan-tuan yang tanya, penting ke Ustaz nak tahu? Ustaz penting kan, kita di Malaysia Ustaz. Dah di Malaysia tu di nama buat cakap lah dah. Kan? Ada cakap lah dah. Pentingkah kami nak dengar tajuk ni? Jawapannya mesti. Kenapa? Satu, saya mulakan. Imam Mahdi ini apabila dia muncul, maka kita wajib beriman dengan dia. Wajib bai'ah tentang kepemimpinannya. Wajib bai'ah. Macam mana Ustaz nak kenal dia Imam Mahdi? Mahdi kita saya nak beritahu. Alhamdulillah, Nabi bagi tahu tanda-tanda yang sangat detail. Yang mana tuan-tuan dengar tanda ni, tuan-tuan tak risau, insya-Allah. Tuan-tuan tak risau. Hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi berjumlah 50 lebih. Ingat tak? Hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi ada 50
sangat masyhur. Lelaki yang pertama Mahdi, lelaki yang kedua Isa, lelaki yang ketiga namanya Dajjal. Itu semua bertajuk ceramah Daily. Dajjal dia ada cerita dia 1 jam 30 minit. Nak sambung bilangkan boleh. Nabi Isa ada cerita dia 1 jam 30 minit. Malam ini kita nak tengok yang Imam Mahdi. Ketiga-tiga lelaki ini, hadis yang bercakap tentang mereka mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Tinggi lah, maksudnya tahap tinggi mutawatir ma'nawi. Saya tak masuk urai pada tu, saya beri. Maka tuan-tuan sekalian, Imam Mahdi ini dia mesti lelaki. Ini kita nak mula. Kalau tuan-tuan tengok satu hari nanti, bila masa tu, selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, mai seorang perempuan pakaiannya elok, dia tutup semua elok, pakai tudung apa semua, dan seorang yang alim, dia mahir berpidato, dia kata akulah Imam Mahdi. Kalau orang lelaki Mahdi dan perempuan Mahdi apa? Tuan-tuan, kalau satu orang muslimah dia mengaku Imam Mahdi, saya kata tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena tolak serta-merta kerana Nabi sebut Imam Mahdi ini mesti lelaki. Tak selesai. Selesai satu bab, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ramai orang lelaki sepanjang 1400 tahun mengaku mereka adalah Imam Mahdi. Sejak zaman bila Ustaz? Sejak 1200 tahun yang lalu. Maksudnya lama dah Ustaz sampai Imam Mahdi. Ya. Syarat pertama, Mahdi ini mesti lelaki. Yang kedua syaratnya, Mahdi ini mestilah namanya seperti nama Nabi dan nama ayahnya mestilah seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni ada hadis sahih. Saya tak baca, kalau saya baca jadi dapat. Nabi sebut akan ada seorang khalifah yang akan keluar dari keturunanku. Nampak tak? Itu syarat ketiga. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Maksudnya Imam Mahdi nama apa? Muhammad bin Abdullah. Itu yang kedua. Yang pertama, dia mesti laki-laki. Yang kedua, dia mesti namanya sejak dilahirkan Muhammad dan ayahnya mesti sejak dilahirkan Abdullah. Dia tak ada bakat. Kok dengan anak bakat ni aku tukar nama dari Abdullah, hang ini tukar nama jadi Muhammad. Dia mesti daripada asal lahir orang namakan ayah yang Abdullah, kemudian ayah yang membesar, ayahnya kahwin, dapat anak itu ayahnya namakan Muhammad. Ayahnya dapat ilham nama Muhammad. Akhirnya nama lelaki ini Muhammad bin Abdullah. Dua. Yang ketiga, Imam Mahdi mesti Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dia mesti keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti. Keturunan Nabi yang mana Ustaz? Hasani ke Husaini? Itu tak kisah. Khilaf di kalangan ulama. Kalau dia Hasani pun ahli keluarga Nabi, kalau dia Husaini pun ahli keluarga Nabi. Contoh kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, kita tanya dia Hasani ke Husaini? Dia dua je, dia tak ada mentikal tak. Kalau dia kata saya lain sikit Abu Talib, dia kata dia Abu Talibnya ayah tu bukan apa. Kalau siapa mengaku dia keturunan
Itu syarat ketiga untuk diiktiraf sebagai seorang al-Imamul Mahdi. Keempat, Imam Mahdi dia mesti orang Madinah. Allahu Akbar. Ini susah. Tak dasar boleh rekod. Laki-laki tak nama boleh menghubung orang, boleh pergi tukar apa semua, kan? Lepas tu nak menghubung orang keturunan Nabi pun boleh menghubung lagi. Nombor 4 susah nak menghubung. Apa dia? Al-Imamul Mahdi kata Nabi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Hak ni susah. Hak ni kena cari orang Madinah. Itu sempat. Ada lagi tak habis. Yang kelima, dia Madinah. Yang kelima, dia mesti diangkat menjadi khalifah di hadapan Kaabah di antara Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Dia mesti dilantik menjadi khalifah di antara Hajar Aswad, Kaabah mana? Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim mesti tampuk. Dia mesti berdiri di situ. Kemudian orang ramai akan mengangkat dia. Sekali saya akan cerita kepada tuan bagaimana kisah beliau diangkat menjadi khalifah. Itu 5 syarat, dan ada lagi syarat lain yang kita akan dengar dalam ceramah ini. Jelas tuan, lelaki keturunan Rasulullah, namanya mesti Muhammad bin Abdullah, mesti orang Madinah, dan dia mesti diangkat menjadi khalifah di Mekah di hadapan Kaabah. Dan yang keenam, dia mesti bertutur dalam bahasa Arab. Yang ini tak ada hadis, tapi yang ini ulama faham daripada hadis Nabi. Maksudnya dia orang Arab kan? Imam Mahdi ini perbahasan yang seterusnya ialah dia lahir tak lagi. Ini soalannya. Bagaimana kelahirannya? Jawapannya ialah Imam Mahdi kita ahli sunnah wal jamaah, kita ni ahli sunnah wal jamaah pegang kuat tuan. Jaga-jaga. Jangan bagi ruang kepada fahaman Syiah untuk masuk ke dalam kampung tuan. Syiah agama lain tuan. Dia agama lain. Hadisnya lain, fiqhnya lain, tafsirnya lain, akidahnya lain. Betul nak sebut agama Islam macam mana? Kalau sekadar berbeza fiqh sahaja, kita berbeza pendapat dengan mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tak apa. Ini sampai akidah pun berbeza. Tetapi Imam Mahdi Syiah, pada pendapat Syiah, Imam Mahdi mereka menghidangkan diri ketika berusia 6 tahun ataupun 5 tahun, masuk ke dalam sebuah gua di Samarra, kemudian hilang. Sejak bila tuan? Sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Satu hari nanti dia akan keluar. Yang itu Imam Mahdi Syiah. Imam Mahdi kita, Imam Mahdi kita dilahirkan melalui hasil perkahwinan sepasang suami isteri secara normal biasa. Zaman bila itu rahsia Allah. Apa Allah? Bapak Nabi sebut hadis tentang Imam Mahdi dilahirkan ni berapa tahun? 1436 tahun. Lahir tak lagi? Belum. Kenapa saya kata belum lahir? Sebab dia belum dibai'ah. Dia belum dilantik menjadi khalifah. Kita nak tahu dia lahir ke tak lagi, maksudnya satu hari nanti dia dilantik menjadi khalifah. Umur berapa Ustaz? Umur ketika dia dilantik menjadi khalifah di antara 30 hingga 40 tahun. Ini hadis yang kita, semua yang saya sebut ini adalah hadis yang saya tak baca sebab banyak dan sangat. Tuan-tuan, Imam Mahdi akan dilantik menjadi khalifah, ketua umat Islam sedunia, ketua mujahidin Islam sedunia ketika dia berusia antara 30 hingga 40-an. Pasal saya sebut 30 hingga 40 sebab
hadis terlalu banyak riwayat. Ada yang kata umurnya dia kata umur ni, ulama himpun semua, ulama mendapati bahawa di antara umur 30 hingga 40. Ada tak kemungkinan dia telah dilahirkan? Ini macam kita dalam 2 tahun 2015. Ada tak kemungkinan beliau telah dilahirkan? Ada. Sebab bukanlah Imam Mahdi ini lahir-lahir terus jadi khalifah. Dia akan hidup seperti bayi biasa. Kemudian umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10, 15, semua menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Nabi kata ketika dia umur 30, satu hari dia akan keluar daripada Madinah. 30 ke 40 orang dia akan keluar di serta dia. Dia keluar daripada Madinah. Madinah mana kan? Madinah kita pergi umrah pula. Yang kita pergi umrah ziarah, kita pergi ziarah Nabi di Madinah tu. Madinah pula. Situ tempat dia akan keluar daripada bumi Madinah, kemudian dia akan pergi Mekah. Ini cerita ni akan berlaku pada tahun Imam Mahdi dilantik menjadi khalifah. Bila dia pergi Madinah, dia pergi ke Mekah. Bila dia pergi ke Mekah, dia pun sampai di Mekah. Akhirnya dia akan dibai'ah oleh satu kumpulan manusia di Mekah. Yang ni cerita dia banyak riwayat. Satu kumpulan orang ni tuan-tuan, saya sebut senanglah, aulia dan para ulama daripada Syam, aulia dan para ulama daripada Iraq. Dia punya berhimpun. Dengar tak? Di Mekah tahun tu, aulia dan para ulama yang berhimpun. Bilangan mereka ada yang sebut selama 3 hati orang. Mereka nampak Imam Mahdi. Mereka ni tuan, para aulia dan para ulama yang bersin ni, dia tengok dia cat. Dia tengok Imam Mahdi, dia pecat. Dia pegang dia, dia kata siapa nama kamu? Muhammad. Siapa nama ayahmu? Abdullah. Kamu daripada mana? Daripada Madinah. Ulama-ulama dikata kami menanggakan kamu Al-Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila 3 orang, 4 orang ulama pindah dia, semua ulama lentik dia, yang aulia ni. Tapi akhirnya dia mengumpul kat dia larikan diri. Tuan-tuan, jenis macam ni, yang seperti ini, orang saleh yang macam ni, kalau kita nak nakik jadi pemimpin, dia mau ke dia nak lari? Dia nak lari. Selepas Nabi wafat, para sahabat untuk dilantik menjadi pemimpin, khalifah tuan, semua berebut ke? Semua menolak. Semua menolak. Ini sifat orang saleh. Dia tahu kata yang itu adalah amanah yang Allah akan tanya setiap orang yang dia pimpin. Kalau dia jadi menteri besar, dalam negeri dia ada 2.5 juta, Allah akan tanya 2.5 juta. Allah akan tanya 2.5 juta ni. Tentang kalau dia Perdana Menteri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya lagi besar yang Allah akan tanya. Tentang Imam Mahdi lari, dia tak mau. Dia kata aku tak mau. Maka dia pun lari. Selepas satu tempoh dia kembali ke Mekah. Kali ini ulama pegang dia. Ulama pun sebut kepada dia, wahai imam, umat hari ini memerlukan kepada seorang pemimpin untuk memimpin mereka kembali mengenal Allah dan mengajar dan menegakkan ajaran Islam di atas muka bumi ini. Kalau orang lari daripada amanah ini, siapa lagi yang akan mengikut tanggungjawab ini? Ini ulama pakat mengikut Imam Mahdi ini. Berikut akhirnya Al-Imamul Mahdi, ketika itu dia pun akur dan dia pun dilantik menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia ketika itu. Orang pun berumur kepada Imam Mahdi ketika itu. Dia dibai'ah seperti yang Nabi sebut di antara Hajar Aswad dan juga makam Nabi Ibrahim. Bai'ah maksudnya tuan, ramai-ramai sebut
seorang-seorang sebagai pemimpin umat Islam, dan kami berjanji untuk memberikan kesetiaan kami kepada kepimpinan ini. Itu bai'ah. Kalau lelaki dia pakai suatangan, cakap bersalam. Itu yang akan dilakukan. Selesai di bai'ah, apa berlaku? Kita macam waktu itu macam mana tuan? Kita ketika itu ada yang duduk di sini, ada yang duduk di tenet, ada yang duduk macam-macam tempat di tempat masing-masing. Nabi sebut dalam satu hadis, saya baca kat tuan-tuan, hadis ni ringkas saja. Tuan-tuan dengar. Hadis ni riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Hakim, Imam Abu Nu'aim, dan Imam Hakim kata hadis ini hadis sahih. Nabi kata, fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat Mahdi itu, apabila kalian mendengar berita tentang kemunculan Mahdi itu, fabai'uhu, pergilah mendapatkannya dan bai'ahlah dia. Betul tak? Kalau kita duduk sini kenapa apa? Kena bai'ah, kena bicara tentang mana Imam Mahdi ada. Dengar lagi Nabi sebut, walau habwan ala salji, walaupun kalian terpaksa merangkak di atas salji. Hadis sahih. Fa innahu, kata Nabi, sesungguhnya Mahdi Khalifatullah al-Mahdi, dia adalah khalifah Allah. Tuan-tuan tahu apa usaha nak kena buat? Kena bicara. Bila dia akan dibayar? Satu hari nanti. Apabila orang ramai bagi tahu Imam Mahdi dibayar, kita tanya orang, cukup dah syarat-syarat yang kita mengaji dulu ni? Bila kita mengaji malam ni lah, syarat 1, 2, 3, 4, 5, alhamdulillah semua komplit. Tuan-tuan, kata para ulama, syarat yang paling muktamad selepas 5 syarat yang saya sebutkan tadi ialah ketika Imam Mahdi dibayar, ulama-ulama daripada Syam, Syria, daripada Iraq, para yang seramai 300 orang lebih ini berhimpun mengelilingi Imam Mahdi, mereka bayar dia. Waktu tu tuan-tuan nak tengok betul ke tak yang tu Imam Mahdi, ialah kata Nabi dalam satu hadis yang sahih. Hadis tu tentang mana? Ada dalam ni. Jadi kita tebal ni. Nabi kata akan keluar satu tentera, nama tentera itu adalah Al-Jayshus Sufyani, tentera Sufyani. Ingat juga. Tentera ini namanya tentera Sufyani. Dia datang daripada belah Syam juga. Syam ni tuan-tuan, saya belajar di Syam, alhamdulillah 7 tahun. Kalau tuan-tuan nak dengar satu lagi tajuk ceramah, hadis-hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan Syria, ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berkait dengan bumi Syria, betul-betul terjadi di bumi Syria. Tapi malam ini kita akan dengar benda-benda itu sebahagian. Tuan-tuan, tentera terkenal, nama tentera ini Al-Jayshus Sufyani, tentera Sufyani. Wallahu a'lam, tentera tak tahu. Nabi kata ketika mana Mahdi dibayar di Mekah, tentera Sufyani keluar, bilangannya ramai. Tujuan dia keluar ialah untuk membunuh Mahdi dan juga pasukan yang berada di keliling Mahdi. Ni tuan, apabila mereka keluar di Syria, berjaya di Syria, yang di Syria, dekat tepi Syria, Jordan, tepi Jordan, Madinah, tepi Madinah, Mekah. Ni utara, kalau ni selatan. Bila tentera ni dia keluar daripada Syria, dia nak main mana tuan? Mekah. Nak mati main mana? Ni Mekah. Tentera Sufyani main mana? Dia akan mula keluar ke sini, sampai di Jordan, sampai di Madinah. Nabi kata ketika mana mereka melintasi Madinah, hadis sahih, fa idza kanu bi bayda'a min
nampak apa bawa Allah Taala tentera tu dah melihat. Memang gerun lah. Bumi dia akan terbelah. Nabi kata yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Kalau tentera ni jumlah dia 300,000 10 orang, maka yang akan ditelan bumi 300,000 8 orang. Atau 300,000 9 orang. Kesemuanya ditelan kecuali satu atau dua. Ada riwayat seorang ataupun dua orang. Tuan pasal apa Allah bagi selamat dua ni? Satunya untuk balik ke Syam, beritahu kepada pemerintah di Syam, tentera semua telah ditelan oleh bumi atas arahan Allah. Selesai. Dan yang satu lagi akan lari pergi ke Madinah, beritahu tentera kami semua mati. Lari ke Madinah, lari ke Mekah. Saya silap, kadang-kadang saya silap tu bukan pemberi. Jadi seorangnya akan pergi ke Mekah, lari bagi tahu tentera itu telah ditelan. Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan mendengar berita Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, kemudian tentera ini ditelan di Baidah, pergilah mencari Imam Mahdi itu, kerana Nabi mengarahkan kita untuk pergi membai'ahnya. Nabi kata walau habwan 'ala sajji, walaupun kalian merangkak di dalam salji. Pasal apa tuan? Fa innahu khalifatullah, dia adalah khalifah Allah. Dengan arti kata lain, manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ketika itu ialah Imam Mahdi, nombor 1. Yang paling bertakwa di kalangan orang-orang hidup ketika itu, nombor 1 ialah Imam Mahdi. Dan dia keturunan Nabi. Allah Akbar. Beramai mukanya macam muka siapa? Muka dia tidak menyerupai Rasulullah. Dia manusia. Muka dia tidak menyerupai Rasulullah. Akan tetapi dahinya luas. Baik, siapa mana ni? Hadis enggak? Ada hadis semua ni. A'lal jabhah, aqnal aynin. Nabi kata Imam Mahdi ini muka dahinya luas, hidungnya mancung. Tetapi muka dan badan dia tak sama macam muka dan badan Rasulullah. Walaupun dia keturunan Nabi SAW, yang disebutkan oleh Nabi akhlaknya seperti akhlakku. Perangai macam perangai Nabi. Bukan yang seperti perangai Rasulullah hari ini. Payahlah kita nak jumpa. Ada ulama dia ada perangai Nabi hari ini, tapi perangai Nabi hari ini dia tak tahu. Ada ulama dia ada perangai Nabi di ABCDE, tapi perangai Nabi di FDD semua dia tak tahu. Kita mencari-cari seorang yang memiliki akhlak Rasulullah untuk kita sayang. Tapi lelaki itu akan datang akhir zaman nanti, namanya Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Kemudian apa jadi? Setelah bumi telan, Imam Mahdi pun mula menyusun tenteranya. Lahir dan membesar Imam Mahdi di mana? Madinah. Dia dibai'ah di mana? Makkah. Kemudian dia membawa tentera. Di depan Imam Mahdi mula menyusun tenteranya. Betul, ada orang selain daripada Makkah dan Madinah yang jadi tentera Imam Mahdi? Jawapan dia ada. Mesti ada. Tentera Mahdi daripada Malaysia, tentera Imam Mahdi daripada India, tentera Imam Mahdi daripada Amerika, tentera Imam Mahdi daripada Eropah. Nak bukti Ustaz? Saya baca ni dekat dah ni. Nak masuk dah cerita peperangan Imam Mahdi tentang. Ini saya nak masuk cerita tentang bagaimana perang Imam Mahdi dan bagaimana zaman itu bercantum dengan zaman turunnya Isa alaihissalam di salah satu menara putih di timur Dimashq, Syria. Oh, tu lagi besok cerita tu. Saya sebut ending sisiap. Nak mungkin kecil pun tak jadi. Nak. Tuan-tuan, cerita orang Imam Mahdi yang dekat dengan zaman kita ni ialah bila dia dibai'ah di Mekah, dia pun himpun tentera dia. Bercantum daripada sana, sini, sana, apa semua. Kemudian mereka mula
Apa status hadis tu? Jawapannya hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ni Imam Mahdi bawa pasukannya pergi ke mana? Daripada tidak saat ini di Mekah, di Madinah, lepas tu pergi ke Jordan, melintasi Jordan, pergi ke Syria. Kemudian Imam Mahdi akan berperang dengan tentera kerajaan As-Sufyani. Ustaz, siapa Sufyani? Wallahu a'lam. Ulama pun tak tahu. Adalah ulama sebut dia punya takwilan. Sebab Nabi sebut satu perkataan yang dalam ulama ini tak ada. Kalau Nabi sebut nama tempat beredar tadi ada. Senang kita faham. Bila Nabi sebut tentera itu diperintah oleh Sufyani, tak ada. Cuma Nabi sebut pemerintahan mereka di Palestin dan juga di Syam. Palestin, Syria, senang sebutlah zaman ini Palestin, Syria. Situ pemerintahan mereka. Imam Mahdi pun bergerak pergi, lepas dia memang mengikut tentera dia sampai di Baitul Maqdis, dia mengalahkan tentera As-Sufyani. Ini saudara, tuan-tuan dan alhamdulillah, buat kali yang keberapanya umat Islam sekali lagi akan menguasai Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa akan kembali dimasuki dan diziarahi, dikunjungi oleh umat Islam dengan semudah-mudahnya, insya-Allah satu hari nanti. Mahdi dia masuk, dia bebaskan Masjidil Aqsa di bawah pemerintahan Islam. Di situlah tentera Imam Mahdi akan berkembang. Ini flow dia punya perjalanan tentera dia. Lepas dia bertapak di situ tuan, sambung dengan hadis ni. Saya nak baca ni. Hadis ni riwayat dalam Sahih Muslim. Nabi kata, ketika mana tentera-tentera Mahdi sedang berada di Baitul Maqdis, Palestin, tiba-tiba mereka mendengar Rom turun ke bumi David. Rom ni siapa tuan? Nabi sebut Rom banyak. Rom ini siapa? Dalam hadis ni, dalam hadis ni saya mendengar majoriti para ulama hadis bila sebut Rom dalam hadis ni, mereka kata Rom dalam hadis ni ialah Amerika dan Eropah. Allahu Akbar. Itu takwilan ulama-ulama hadis besar dunia Islam hari ini. Nabi kata Rom ini akan turun ke satu daerah. Nama daerah itu ialah David ataupun Na'mah. Juga hadis sebut nama daerah itu David ataupun Na'mah. David atau Na'mah, kalau kita tengok peta hari ini, David atau Na'mah itu ada di Syria. Sampai hari ini. Di mana? Di Halab. Saya datang di Syria dulu di ibu negara, di Damsyik. Damsyik bukan Halab. Damsyik dengan Halab ni lebih kurang 4 jam setengah, 5 jam. Kalau naik bas, lebih kurang, saya pun tak ingat, lebih kurang tu, tapi jauh 5 jam, 5 jam setengah macam tu lah. Dia duduk di utara Syria, di atas. Di dalam Halab, dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Halab. Dalam Halab ada satu daerah nama dia David. Yang ni ulama tak khilaf. David inilah yang Nabi sebut dalam riwayat Sahih Muslim ni, di mana Rom akan turun dan jadikan David sebagai kem ketenteraan mereka. Mereka akan turun di tenteraan di situ. Mereka akan turun. Kata para ulama, Rom itu ialah Eropah dan Amerika. Ulama sebut bukan saja-saja dia tekankan ada hadis, ada petunjuk. Ada petunjuk jauh yang menyebabkan mereka menyebutkan Rom itu adalah Amerika dan Eropah. Maka bila mana Imam Mahdi ketika mengalahkan pemerintahan Sufyani, membebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, tiba-tiba main satu berita sampai WhatsApp. Betul kan? Oh, tentera Eropah dan Amerika dah turun dah. Macam mana berita itu sampai? Wallahu a'lam. Dalam hadis lain
Imam Mahdi bila dengar tentera Rom turun sampai di Dabiq, Imam Mahdi pun siapkan dia punya bala tentera. Seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Mas'ud, dia ni alim. Ni cerita pasal Imam Mahdi tu. Saya sambung cerita tak sah, gabung dengan hadis ni sebab dia sekali cerita tadi. Abdullah bin Mas'ud ni salah satu daripada sahabat Nabi yang paling alim, salah seorang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Abbas, ini semua ulama di kalangan sahabat. Selepas Nabi wafat, Abdullah bin Mas'ud pergi ke Iraq, ataupun lebih spesifik lagi dia pergi ke Kufah, jadi gubernur di sana. Sahabat Nabi pakat jadi menteri besar. Faham tak tuan? Bila sebut gubernur ni menteri besar. Perdana Menteri waktu itu di Madinah, zaman Umar, zaman Uthman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dia pergi ke Kufah. Alim. Semua orang rujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa dua masalah? Seperti mana mereka merujuk kepada Nabi SAW ketika mana Nabi hidup di Madinah. Satu hari Abdullah bin Mas'ud sedang melihat. Ini cerita juga riwayat dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Mas'ud ni dia tengah lihat. Bila dia tengah lihat, dia baring kan? Kita tahu baring yang macam ni. Kita baring mengiring kan? Yang itu sunnah. Itu sunnah. Dalam masjid boleh tak? Boleh. Kalau nak baring mengiring macam tu dalam masjid, ni kiblat tuan-tuan. Kepala mesti belah ni, ni kepala ayak ni. Kepala ni kepala. Kaki kita belah ni. Yang badan kita menghadap ke kiblat kita macam tu. Selepas azan subuh, Nabi akan mengiring dalam masjid begitu. Mengiring dia tu. Mengiring. Okey. Jadi sahabat Nabi mesti mereka gambar sunnah Nabi. Abdullah bin Mas'ud dia mengiring. Tak begitu. Badan dia menghadap ke kiblat. Satu hari bumi Kufah jadi merah. Dia main angin, suasana jadi merah ketika itu. Tuan-tuan, dia dengar orang Arab ni. Kalau dia main, kadang-kadang dia main ribut apa semua. Jadi macam malam, dia jadi macam ni. Kita tengok dia berbeza. Padahal pukul 12 tengah hari, pukul 2 petang. Benda tu biasa. Satu hari Kufah ni, dia main angin merah. Gelap. Satu orang lelaki lari main ke Abdullah bin Mas'ud. Antara menjerit dengan tak menjerit, suara tak kuat lelaki-lelaki ni. Dia menjerit dengan suara dia yang tak kuat tadi. Dia kata, Ya Abdullah, Ya Abdullah. Dia jadi panggil sahabat Nabi ni. Nabi wafat, ada waktu tu Nabi dah wafat. Wahai Abdullah, dia menjerit. Ja'atis sa'ah. Kiamatlah kita ni. Dia kata. Kita nak kiamat dah, kita nak kiamat dah. Sebab ketika itu siang, tiba-tiba jadi gelap. Disebabkan biasalah cuaca dan sebagainya ni. Ribut, pasang dan sebagainya. Dekat. Sahabat yang alim ni, yang berarti tanda kiamat ada berapa, tanda kiamat dia mesti berlaku macam ni dulu baru kiamat. Dia pun daripada duduk mengiring tak sah. Akhirnya dia pun duduk bersila. Daripada mengiring tadi dia pun duduk bersila. Dia kata dah. Bila lagi kita main kat dia, menjoget jadi panik, mati. Kemudian harta dia sepatutnya diberikan kepada abang dia yang dalam perang itu juga. Abang dia boleh dapat waris. Abang dia tak mau harta tu. Sebab Abdullah bin Mas'ud pun mula menceritakan tentang keadaan itu. Dia bertunjuk tangannya pergi ke Syah, Syria. Dia duduk di Kufah, ditunjuk tangannya pergi ke Syah. Dia kata satu hari sekumpulan musuh Islam yang sangat besar akan bergabung menyerang orang Islam. Dan begitu juga orang Islam akan bergabung dan menyerang kumpulan itu. Tuan-tuan, perang ini dinamakan oleh para ulama sebagai Al-Malhamatul Kubra. Bukan ulama namakan, Rasulullah sendiri yang menamakan. Kita dengar
Yahudi yang reti pasal akhir zaman, Yahudi yang reti pasal semua tanda-tanda kecil dan besar kiamat, Yahudi yang reti pasal semua ayat Quran, dia pada buat filem ni, iaitu Armageddon. Nabi sebut hadis ini, Nabi kata al-malhamatul kubra. Apa dia tentang al-malhamatul kubra? Kita perincikan sekarang. Orang kafir akan bergabung satu hari nanti. Bergabung tak nak? Bergabung. Orang kafir akan bergabung. Kemudian orang Islam akan bergabung. Kita orang Islam je lah, bergabung orang Islam je lah. Kemudian mereka akan berperang di satu tempat yang namanya Ahmad ataupun Dabir. Kat mana akan berlaku? Pertembungan akan berlaku di mana? Syria. Ketika itu orang bukan Islam, kata Abdullah bin Mas'ud, akan bergabung besar-besaran, bertekad besar-besaran untuk memusnahkan Islam besar-besaran. Orang yang hidup di sekeliling Abdullah bin Mas'ud tanya, "Ar-Rum ta'ni?" Adakah kamu masukkan orang kafir yang akan bergabung itu Rum? Abdullah bin Mas'ud kata, "Ya." Rum. Mereka akan bergabung. Ketika itu juga kata Abdullah bin Mas'ud, orang Islam juga akan bergabung. Maksudnya berhimpunlah, kita akan berhimpun. Tak tahu banyak-banyak tentera waktu itu tuan. Banyak tak banyak tentera ketika itu tuan. Nabi sebut petanda kata banyak tentera ketika itu ialah Nabi kata tidak kedua-dua ketenteraan itu telah pun bersedia. Allahu Akbar. Perang itu akan berlaku di Dabir, bumi Syria. Pasukan sana banyak, pasukan sini pun. Selalunya kafir banyak, Islam banyak, dan selalunya. Sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, tentera ni kalau perang yang paling banyak adalah yang kafir. Nabi Nuh panglima perang bukan Nabi Nuh alaihissalam. Jumlah tentera musuh 2 kali ganda daripada jumlah tentera Nabi Nuh alaihissalam, bahkan 10 kali ganda. Begitulah sunnatullah sampai kiamat juga. Jumlah tentera kafir beratus kali ganda lebih banyak. Kali ini 40, ratusan kali ganda. Allahu Akbar. Tengok saja, kalau tak ada iman boleh menyebabkan pingsan. Kalau tak ada iman. Bila dua-dua telah pun bersedia, ketika itu peperangan pun mula. Kata Nabi, itulah peperangan yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah kewujudan manusia. Bukan nak tengok, nak dengar teks yang Nabi sebut macam mana. Nabi kata, "Fala yura lam yura mithluha." Peperangan itu kata Nabi tidak pernah dilihat sepertinya. Contoh sebut perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia 3. Kesemua angka-angkanya tidak melebihi perang-perang yang dah berlaku hari. Hadahnya dia ialah hadis sahih Nabi kata lam yura mithluha. Kalian tidak akan melihat peperangan yang lebih besar dari perang itu. Mereka akan bermula perang daripada pagi sehinggalah malam, kemudian mereka akan berhenti kerana kegelapan malam menghalang daripada mereka melihat musuh masing-masing. Berhenti pasal malam, bukan berhenti pasal detik. Boleh dirikan juga kita ada gotong royong masjid 2 jam pun lemah pinjam. Ni ada gotong royong masjid tiap minggu ni bersih kubur, main cuci dongkang apa semua ni, tu pun tak berapa berat main. Tak larat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perang itu Nabi kata, ni kena buat kesiapan anak-anak muda. Daripada pagi sampai malam, Nabi kata dalam hadis ni tuan-tuan, hatta yahjuza
bainahumul lail, yang membuatkan mereka berhenti itu adalah malam. Berhenti. Esok pula sambung, Nabi kata sampai malam. Esok pula sambung sampai malam. Tuan-tuan, ketika mana pertempuran pertama, 1/3 daripada tentera Imam Mahdi menjadi murtad ataupun berundur ke belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1/3. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal kerana ramainya musuh di sebelah sana. Terlalu ramai. Nabi sebut 1/3 hati, tuan-tuan. Hadis Nabi sebut 1/3 akan bermundur dan akan keluar daripada pasukan tentera Imam Mahdi. Kemudian serangan kedua 1/3 akan mati syahid, dan serangan ketiga 1/3 ni 1/3 inilah yang dekat dan menang dalam pertarungan itu. Allahu Akbar. Habis cerita perang habis. Lama perang bukan 3 jam, 1/2 lihat ke setengah sambung ke 2/2 tu main bola. Ke 8 bola sepak. Hak ni perang bukan. Game over dia mati syahid ataupun berundur keluar daripada pasukan Imam Mahdi. Selesai perang tuan-tuan, orang Islam menang. Nabi kata ketika mana ni habis, Nabi sudah 5 minit, lagi 5 minit habis. Ketika mana peperangan selesai, umat Islam menang. Ketika itu harta rampasan perang dibahagi-bahagikan. Bagi harta rampasan perang memang banyak lah tuan-tuan. Allah tak tahu 70 negara kena kekayaan. Dia bawa main, pakai bawa main semua. Ketika mana ni Abdul Rasul cerita ni, dia kata ketika mana harta rampasan dibahagikan, harta warisan dibahagikan. Pasal apa harta warisan dibahagikan dalam perang? Ada orang ayah dia meninggal, maka dia anak, dia dapat. Ketika itu ada satu suara datang menjerit, "Hei tentera Islam, cepat pulang ke rumah kalian, kerana Dajjal dan tenteranya telah pun memasuki rumah-rumah kalian." Allah, cerita Dajjal. Ini dengan cerita Dajjal. Waktu ni Dajjal pula keluar. Dajjal pula selepas Imam Mahdi habis perang dengan Rom, Amerika dan Eropah ni, Imam Mahdi akan siap untuk berperang dengan Dajjal pula. Tuan-tuan, waktu tentera-tentera Islam dengan Dajjal keluar masuk ke kampung-kampung, mereka buang harta rampasan perang, mereka buang emas perak yang ada di tangan pakat ni. Pakat buang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan muka bumi ini. Kalau dia masuk satu rumah, 5 orang ada dalam rumah tu, maka ke-5 akan dimurtadkan oleh Dajjal itu. Wal'iyahulillah. Maka tentera mujahidin Islam dapat buang harta rampasan perang. Imam Mahdi ketika itu menghantar 10 orang penunggang kuda terbaik dunia. Ini hadis Nabi ni. Saya baca di hadis Nabi. Wa yab'athuna 'ashrata fawaris qadiyah. Nabi kata ketika itu mereka akan menghantar 10 orang pasukan tentera berkuda terhebat dunia. Naik apa tuan-tuan? Maksudnya waktu itu perang naik apa? Kuda. Waktu itu perang naik kuda. Waktu itu perang guna tombak. Waktu itu perang guna panah. Waktu itu perang guna pedang. Ini hadis. Tuan-tuan, Nabi sebut mereka akan menghantar 10 penunggang kuda yang aku kenal nama setiap penunggang kuda itu. Nabi kenal bukan sebab mereka ni sahabat Nabi. Nabi kenal sebab Allah bagi tahu benda ghaib kepada Nabi. Waktu Nabi hidup, Allah tunjuk ke Nabi nama seorang dan nama ayah. Nama ayah. Nabi kata aku kenal nama mereka dan nama ayah mereka.
Nabi kata mereka khairu fawarisa ala dhahril ardh, sebaik-baik penunggang kuda di atas muka bumi Allah ketika itu. Lepas daripada peristiwa tuan-tuan, Imam Mahdi pun mula kumpulkan tentera dia, perang pula dengan Dajjal. Macam mana perang dengan Dajjal? Siapa pula tentera baru Imam Mahdi? Di mana mereka akan berhimpun? Di mana Dajjal mula keluar? Yang tu dalam tajuk ceramah lain pula. InsyaAllah takat tunggu malam ni untuk tajuk Al-Imam Mahdi yang baik